Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la hawla wa la illa billahil azizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma ta'alaina mi fatawa syukur alaina mi qasadi bi rahmatika ya yarhamar rahimin. Rabbi salli sadari wa yassir li amri wal mubtata min lisani yaqulu qalmi akmabak. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, segala puji bagi Allah SWT, bertakbir seluruh alam, selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semula mulia bersurunnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, marilah kita meningkatkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berkata serta selawat dan di dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lokasi adalah di Masjid Darul Afsar Kabupaten Baru di sini. Kita di Surau Kabupaten Baru di Sarawak telah diadakan di belajar ada membualkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak lain dan bukannya kita selalu bilikan kawalan inikan video ini tambah penonton TV anda disiarkan bersiar langsung ya. Bersama saya Ustaz Muhammad Fidillah sebagai penyampai TV pendakwah Islam, sebagai pengurus berdakwah. Teranjangan tazkirah kitab Muhammad Live tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sokol Express. Panggilan dan internet tambahan lebih internet patas dirakyat luas hanya untuk telefon baji ada 5G. Sila dari www.sokol.my/express untuk merajut iklan daftar sendiri berbayar dengan aplikasi Sokol Live. Alhamdulillah, ucapkan juga dan selamat sahabat penonton kita dan nak mula masuk ke luangan media sosial kita. Anda boleh sida bersiaran langsung hanya di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita meriahkan keluangan dekat platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsi lagi poin di juga tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad Stream on Demand untuk manfaat sahabat lain. Juga baru nak buka TV sama-sama penonton siaran langsung TV Muhammad di saluran Astro 100, saluran My TV dan Unify 100. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah dakwah konti Islam seluruh para penonton di TV Muhammad. Selama 3 bulan lagi, atakan soalan anda menerusi WhatsApp konti saya telah diaktifkan Ustaz Muhammad Fidillah. Saya berminat 013-990-6809 dan juga kan atakan tinggalkan soalan anda di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD dan serta ke YouTube channel TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya belajarkan sendiri, kita berceramah konti lainnya. Mari kita bersama-sama untuk belajar berdakwahkan kita kepada Allah SWT. Mari kita buku bertajuk Himpunan Solat Sunat Keutamaan dan Doa, disiarkan oleh Ahmad Muhammad, diterbitkan oleh Al-Falaq. Mari kita sama-sama berdakwahkan kita. Muka surat 12. Memang pada tajuk ini sampaikan fungsi solat sunat.
Sedap penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama menghayati bermanfaat kita kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama menghayati kita duduk sama-sama hari Isnin dan di semalam puasa sunat kan pada hari Isnin. Kalau nak semalam dah lepas kadi sabana Maulidur Rasul di sini ada kadi seluruh keluarga di negeri-negeri atau di menghayati. Baik, bimbang pada malam ini sampaikan bertajuk fungsi solat sunat. Sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, mari kita cara fahamkan. Satu, menyempurnakan kekurangan solat fardu. Kekurangan atau kecacatan pada solat fardu meliputi banyak perkara seperti kurang khusyuk, terlambat, kurang sempurna bacaan, bahkan terlupa dari mengerjakan solat dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda yang hentinya, sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisap, diberhidungkan dari amal-amal manusia pada hari kiamat ialah solat. Tuhan kami Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, lihatlah solat hamba-Ku itu adalah dia menyempurnakannya atau mengkurangkannya. Jika solat si hamba itu sempurna maka dituliskan sempurna. Jika seseorang itu ada mengurangkan sesuatu daripada solatnya, Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah adalah hamba-Ku itu mengerjakan solat sunat. Jika di si hamba didapati ada melakukan solat sunat, Allah berfirman kepada malaikat, sempurnakanlah solat fardu hamba-Ku itu dengan solat sunatnya. Setelah itu maka diberitimpakanlah amal-amal si hamba berdasarkan kesempurnaan solatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pada penonton sekalian, Ustaz Muhammad Fillah tak lain dan bukan disampaikannya pengurus bersama konti lainnya. Kita sama-sama menghayati, mari kita belajar tersebut. Saya dilupakan, difahamkan, makhlukkan, disediakan. Baik, kata-katanya solatnya kesempurnaan berdasarkan si hamba, amal-amal dipertimbangkanlah. Maka setelah itu sunatnya solat sunat dengan hamba-Ku itu. Solat fardu sempurnakanlah. Kepada malaikat berfirman Allah SWT, solat sunat melakukan ditapati ada jika si hamba solat sunat mengerjakan hamba-Ku, lihatlah adalah kepada malaikat. Firman Allah SWT, solatnya daripada sesuatu mengkurangkan itu ada seseorang. Jika sempurna dituliskan maka sempurna si hamba itu solat sunat. Jika mengkurangkannya atau menyempurnakannya adalah dia hamba-Ku itu, lihatlah solat. Malaikatnya kepada berkata, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kami, kiamat ialah solat. Pada hari kiamat manusia hamal-hamal dari diberhidupkan, dihisap mula-mula perkara sesungguhnya. Baik, kata-kata Nabi Muhammad SAW kita menghayati. Rasulullah SAW bersabda yang hentinya, lain-lain dan solat sunat mengerjakan terlupa dari bacaan sempurna, kurang terlambat, khusyuk kurang, seperti perkara banyak meliputi solat fardu pada kecacatan, kekurangan atau kecacatan. Baik, pada penonton sekian, disampaikan Allah SWT, Nabi Jibril alaihissalam, kita catatannya
kata-kata yang kebetulan ia disediakan. Silakan tekan butang like, tekan butang share ramai-ramai sediasa, tekan butang follow Instagram kita, sama-sama kan menghayati kita berkorbangan Allah SWT. Yang kedua, sebagai tangga mendekatkan diri kepada Allah. Selain sebagai menyempurna solat wajib, solat sunat jika dapat lebih mendekatkan seseorang hamba kepada Allah. Tidak bertugus lumus mengerjakan solat sunat setelah ia wajib, melainkan orang cinta kepada Allah dan ingin lebih mendekatkan diri kepadanya. Solat merupakan ibadah badaninya sahih yang paling utama. Maka jika ditambah lagi dengan yang sunat, bertambahlah dekatnya hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ia artinya Allah tidak mengisikan bagi seseorang hamba berbuat sesuatu yang lebih utama daripada solat sunat 2 rakaat. Sesungguhnya rahmat Allah itu ditaburkan ke atas kepada hamba yang sedang solat. Tidak ada seorang yang akan mendekatkan dari kepada Allah dengan sesuatu amal yang lebih utama daripada amal yang diberitakan oleh Allah, solat. Baik, hadisnya apa cerita berlaku dalam belajar tersebut mari kita sama-sama menghayati kepada memudat Allah SWT. Baik, Rasulullah SAW sudah bebas dari dosa dan dijamin masuk syurga, namun tidak henti-hentinya mengerjakan solat sunat siang ataupun malam. Para sahabat dan juga orang-orang soleh lainnya sentiasa menjaga solat-solat sunatnya di samping melaksanakan tugas-tugas wajibnya yang lain. Dalamnya sebuah hadis kursi Allah berfirman yang artinya, hamba-Ku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dengan perkara-perkara yang telah aku wajibkan ke atasnya, dan hamba-Ku tidak putus-putus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat nawafi sehingga aku mencintainya. Baik, sedang penonton rahmati Allah SWT, kita masih menghayati kita kepada Allah SWT. Yang ketiga yang dibualkan, baik, pada ceritakan nabinya Rasulullah SAW yang mengerjakan solat sunat. Allah Azza wa Jalla sempurnakan jika seorang dan lihat kalam adalah kepada malaikat. Rasulullah SAW, adakah malaikat mengerjakan impian kebaikan apalagi bertanya? Nabi sebut, malaikat bukan adalah sesungguhnya malaikat Allah SWT. Kita amalkan berita bernama setelah yang berikut. Tuhan berdosa solatnya berfirman, ia melakukan berfirmankan jika adanya mengerjakan mendapati manusia malaikat. Menyebabkan Nabi SAW kita menyebutkan hambakan terlambat meliputi perkara menyempurnakan kekurangan solat fardu dan disampaikan kepada Tuhan makhluk dalam manusia. Kalau Allah SWT dicikahkan kepada mengerjakan solat diisapkan, Allah Azza wa Jalla mengkurangkan hamba berikut. Baik, jika seorang solat sunat si hambakan, Nabi SAW mencatatkan padamu terlambat. Mesti kalah banyak-banyak solat fardu kekurangan sebabkan, tetapi ingatkan kepada berdosa walaupun menghayati fungsikan solat sunat.
fungsi ini atau orang menghayati kita dalam makhluk dalam manusia berkata-katanya tidak lain tidak bukan kita menghayati kata-kata kebetulan. Jangan salah fahamkan dia sebab dia ada tekan putang share ramai-ramai sambil nak tengok TV sama-sama menghayati kita dan berdoakan kuliah. Baik, pelajar seterusnya, solat sunat ia berfungsi sebagai menyempurna solat fardu, terutama solat-solat sunat rawatib yang mengikiri solat yang 5 waktu. Itu sama ada ia dilakukan sebelum atau sesudahnya, sama ada ia muakkad sangat dituntut atau ia bukan muakkad. Imam Al-Ghazali berkata meninggalkan yang lebih muakkad itu adalah lebih jauh dari kebaikan, apalagi solat fardu itu disempurnakan dengan yang sunat. Barang siapa yang tidak memperbanyakkan yang sunat, mungkin fardunya tidak selamat tanpa ada yang menamparkan dari kekurangan. Kalau seorang hamba langsung tidak mengerjakan solat sunat melainkan yang fardu kerana malasnya, suatu masa nanti mungkin mengerjakan yang fardu akan malas juga atau kekurangan. Yang kedua, selain sebagai penyempurna solat wajib, solat sunat jika dapat lebih mendekatkan seseorang hamba kepada Allah. Tidak bertugas lumus mengerjakan solat sunat setelah yang wajib, melainkan orang cinta kepada Allah dan ingin lebih mendekatkan diri kepadanya. Solat merupakan ibadah badani sahih yang paling utama. Maka jika ditambahkan lagi dengan yang sunat, ditambahkanlah dekatnya hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Allah tidak mengisikan bagi seseorang hamba berbuat sesuatu yang lebih utama daripada solat sunat 2 rakaat. Sesungguhnya rahmat Allah itu ditaburkan ke atas kepada hamba yang sedang solat. Tidak ada seseorang yang akan mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal yang lebih utama daripada amal yang diberitakan oleh Allah SWT, solat. Rasulullah SAW sudah bebas dari dosa dan dijamin masuk syurga, namun tidak henti-hentinya mengerjakan solat sunat siang atau malam. Para sahabat dan juga orang-orang soleh lain sentiasa mengerjakan solat-solat sunatnya di samping melaksanakan tugas-tugas wajibnya yang lain. Dalam sebuah hadis kursi, Allah SWT berfirman yang artinya, hamba-Ku tidak mendekatkan diri kepada dengan sesuatu yang lebih Aku cintai selain dengan perkara-perkara yang telah Aku wajibkan ke atasnya, dan hamba-Ku tidak putus-putus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat nawafi sehingga Aku cintainya. Ada yang mengatakan mengerjakan perkara sunat itu adalah tanda orang-orang yang ikhlas kerana dia telah mahu mengerjakan sesuatu dengan reda tanpa basaan. Sedangkan mengerjakan perkara yang wajib adalah merupakan tanggungjawabnya, kerana kalau tidak dilaksanakannya, dia merasa akan terkena hukumnya. Yang ketiga, cara mohon ajat yang mustajab.
Solat menurut bahasa maknanya doa orang mengerjakan solat juga dihentikan sebagai berdoa kepada Allah secara khusus dan istimewa, kerana ketika solat semua ingatan hanya ditubuhkan kepada Allah. Mengerjakan anggota badan diucapkan jika juga tidak boleh terkeluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh kerana itu, orang yang sedang mengerjakan solat berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah dibandingkan dengan keadaan di luar solat. Allah akan membenarkan hajat orang yang sedang berada dalam keadaan paling dekat dengannya, yakni ketika sujud solat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya henti, sesungguhnya sehampir-hampir kamu kepada Allah adalah ketika sujud, maka berbanyakkanlah berdoa di dalamnya." Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan bersabar dan mengerjakan solat." Surah Al-Baqarah ayat 46. Baik. Pada hadis secara khusus yang menyuruh umat Islam agar mengerjakan solat 2 rakaat jika menghajarkan sesuatu dari Allah atau dari manusia, permintaan agar dipenuhi hajat dan digerakkan hati manusia dimohon kepada Allah melalui solat 2 rakaat. Solat itu biasa dipanggil solat hajat. Rasulullah SAW apabila tiba sesuatu yang mengisikan atau merisaukan baginda akan segera menaikkan solat. Diceritakan bahawa suatu ketika Ibnu Abbas sedang dalam perjalanan tiba-tiba diminta pulang kerana perkara penting berkenaan dengan seorang saudaranya, namun beliau enggan berpatah balik sambil berkata bahawa kepada Allah akan menguruskan dan akan mencukupkan keperluan saudaranya, atau beliau berhenti di tepi jalan dan mengerjakan solat lalu kembali ke kenderaannya sambil membaca firman Allah SWT yang bermaksud, "Wasyadakhilnu bil sadi wassalati", yang bermaksud mintalah pertolongan kamu semua kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan solat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Baik, sebentar lagi dengan kemandakan waktu solat fardu isyak daripada satu juz sabar hasibu jasiriya sebiar dan beludam. InsyaAllah kita kembalikan azan lagi, kita ibadah dan korban. Arah kiblatnya di sini ada kembalikan sembahyang dalam di Kaabah. Sebelum ni iqamah fardu isyak selama 5 minit lagi, dan insyaAllah selepas ni kita sembahyang fardu sunat 2 rakaat. Kita sembahyang yang bersabar di bilik jiwa kepada mabudat Allah SWT. Disampaikan ni kesimpulannya, saudara kita Allah SWT berpatahkannya berkenaan yang diminta pulangkan kerana kata-kata kebetulan. Diminta pertolongan saudaranya mencukupi atau sembahyang fardu isyak, sembahyang dirikan solat, bersabarkan Allah SWT berjalankan janji. Tapi tak kisahkan, namun akan mencukupkan kita keperluan saudara kita, mampu dan solat kembali ke jalan, mencukupkan bahawa Allah minta ketolongan kita Rasulullah SAW kerana Abbas kita, seorang saudara sepatah beliau kepentingan menghayati jalan Allah. Kita bersyukur
kepada istiqarah, ia bersabarkan sejarah langsung dalam divisi tinggi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tajuknya pada malam ini sampaikan bertajuk himpunan solat sunat keutamaan dan doa, dinamakan oleh Ahmad Muhammad, diterbitkan oleh Al-Falaq. Disampaikan bukunya solat bahagian jabatan penghubung antara makhluk dengan kalif. Di dalamnya tersimpan sejuta harapan akan dimakbulkan segala amalan dan sejuta kebimbangan jika tidak diberkenakkan oleh Allah SWT. Solat sunat merupakan ibadah yang menjadi hiasan dan sebagai menampah untuk menyempurnakan ibadah wajib ketika jiwa diselimuti kehadapan dan keresahan sehingga sukar mencari nakal dan menawarnya, maka solat merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sesungguhnya di saat insan melakukan solat, hati menjadi lebuh dalam kesyukurkan dan membara dalam kehangatan kediriduan terhadap yang disembah setelah bersimpuh dan bersujud kepada Ilahi. Berdoalah dengan penuh harapan agar dimakbulkan segala keinginan dan dijauhkan segala kemaksiatan sehingga hidup berkah di dunia dan akhirat. InsyaAllah dalam bersiar langsung rancangan Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi seperti biasa pada hari Isnin hingga Rabu jam 7 malam. Esok harinya seulangannya sebab waktu pagi Selasa hingga Khamis jam 7 pagi akan boleh sejar langsung dalam 4K UHD di TV Muhammad live streamingnya. Tontonan secara langsung TV Muhammad di saluran Astro 100, saluran My TV dan Unify 100. Kira pertama kali di Sarawak Stesen TV Islam Malaysia, ceramah agama, kuliah dan waqdi Islam seluruh para penonton di TV Muhammad. Ikuti laman di sosial di ke YouTube channel TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Kita sedia di dalam matur aplikasi TV Muhammad di Apple Store, Google Play Store, Web dalam mengibas dalam tontonan di TV Muhammad secara talian di TV Muhammad TV.com. Untuk maklumat lanjutnya, kita dalam mengibas dari QR Code dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita insyaAllah kita waktu berdoakan kita istirahat kepada pembimbingkan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafi anbiya wassalim wa ala alihi wassafi ajmain. Allahumma ala fi kuwal wa ja'ulana fi ma hataqul wa turahma. Allahumma salqina fi mu'azila walina fi mummajalina wasukuna iman ataku ya alani faduha falana wa ja'ulana fajatan. Ya Allah, Rabbadi demi dengan Al-Quran, jadikan dia demikan cahaya dengan munculkanlah. Ya Allah, daripada kami apa yang keluarkan ajarkanlah dengan memiliki ketahui dengan rezeki dengan bacaannya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan dia dekat kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa padongodikul inna baquda baqiya kalim. Coba serta tanda bagal #Tazkirah Kitab Muhammad, #Ustaz Muhammad Fidillah, #TV Muhammad. Sekian inna taqu wa tafilullah wa safilu wa isrullah wa qasalimi muslimi muslimat wa qumuri mu'minal akhya fil aqwal. Walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.